Okay, so now kita berada di dalam hujung-hujung dalam kelas kita dah. So kita akan cover beberapa perkara yang sangat-sangat penting. Alright, so dalam trading ni you kena tahu satu perkara yang pergerakan salah satu faktor untuk bergeraknya satu harga dalam dunia trading is because of the news. Okay, so news nanti korang akan banyak kali dengar lah daripada kawan-kawan ke apa ke. Hari ni ada news, besok ada NFP, FOMC. So news ni adalah news yang genuine tau. Okay, bukan main-main punya news. Memang betul-betul news. Kalau you buka, you akan nampak lah news. So dekat mana kita nak tengok news? Tempat yang terbaik untuk tengok news adalah salah satu adalah investing.com lah, yang saya boleh cadangkan untuk korang semua pakai. Alright, so investing.com. So pergi ke investing.com, sign up, buka lah akaun baru. Alright, dan pergi ke arah economic calendar. Jangan lupa untuk tukar korang punya time supaya tak keliru. Alright, so korang boleh pergi filter, setting dan sebagainya. Alright, saya cadangkan anda untuk buka yang paling tinggi ni ada 3 bull ni. So bermakna yang 3 ni news dia kuat, iaitu orang kata tu dia punya kehadiran news tu boleh influence harga naik turun dengan cepat. So korang tahu bila dekat harga-harga tersebut korang boleh berjaga-jaga. Alright, that's the word. So katakanlah besok pukul 4.30 kita ada GBP news. 4.30 ada 2 GBP news, you see. So pukul 8.30 kita ada USD news dan sebagainya. So korang boleh orang kata kalau kata korang nak main GBP punya pair, korang boleh berhati-hatilah dengan news GBP bila dia nak datang. Alright, so macam tu. Okay, so itu news lah. Tempat yang korang nak tengok adalah boleh download dekat phone juga, investing.com ni memang ada kat dalam telefon. So korang boleh tahu dekat mana dan bila boleh ada news. Okay, so jangan rasa influence dengan ilmu yang kita bawa ni, okay, yang kita pelajari hari ni. Jangan kita influence by apa benda yang keluar kat sentiment dekat sini, okay? So kita go through bukan daripada sudut fundamental, kita go through daripada technical. So kita lebihkan technical, okay? Saya harap clear untuk tu. So now kita akan masuk pada satu topik yang sangat-sangat penting, iaitu multiple time frame comparison. So korang kena pay close attention dekat sini. Very very close attention lah dekat sini. Alright, multiple time frame comparison. Sekarang ni saya nak bagi tahu kat korang semua. Korang bayangkan okay, katakanlah korang ada girlfriend. Alright, katakanlah ada girlfriend. So korang lebih percaya girlfriend yang lama korang kenal ataupun baru korang kenal sehari 2 hari? So confirm korang akan lebih percaya kepada yang lama kenal, betul, bertahun-tahun. Dia lagi heavy, dia punya weight kepercayaan kepada kita berbanding dengan orang yang baru kita kenal 5 minit, baru kita kenal 15 minit. Okay, so untuk kita gunakan teknik-teknik yang saya bagi tahu tadi ni, jangan sesekali kita gunakan rendah daripada time frame 1 hour. Okay, nak guna teknik lain itu dipersilakan, no problem. Tapi bila kita guna teknik ni, jangan guna rendah daripada H1 ataupun 1 hour candle. Okay, hanya gunakan pada candle-candle yang jangan lebih pada H1. You see? So tukar pair dulu. Kita ambil UCAD. Okay, so macam mana dia punya cara-cara untuk kita nak buat analisis ni. Okay, yang ni saya tutup ni tadi untuk kita nak dapat view yang lebih ni lagi clear. Alright, jadi now dalam situasi kita sekarang ni, kita kena ingat sekejap. So saya ada position juga tadi sebab kenapa saya entry tadi sebab apa? Di sini ada, kita tengok total structure dia menunjukkan high low, dan kita sekarang ke arah retracement dekat sini. Alright, nampak tak kawasan ni, dia dah berada dalam kawasan. So stop loss kita akan berada dalam structure, simple. Alright, kalau sekiranya dia berada di atas, dia masih berada di atas ini, kita boleh tak PO. Tapi kalau macam ni, kita just manual entry je lah. Okay, no problem. So nanti bila korang dah habis belajar ilmu ni, korang akan get to know, macam saya cakap tadi, korang akan dapat tahu yang setiap orang lain cara dia masuk market. Okay, cuma ini adalah antara ilmu-ilmu fundamental ataupun perkara-perkara yang perlu anda tahu untuk anda sendiri gali dan dapat jumpa macam-macam lagi insyaAllah lepas ni. Okay, kita tengok dah profit. Dah profit. Is it profiting? Alhamdulillah. Okay, so kita tengok dalam situasi ni sekarang, kita kena mulakan dengan daily, weekly. Okay, yang terbaik sebenarnya untuk kita gunakan multiple time frame comparison adalah weekly dan daily lah. Okay, so boleh juga guna monthly, tak ada masalah. Okay, tapi
untuk tak nampak jauh sangat, jarang dia dan sebagainya, kita boleh ambil daily lah. Okay, so dalam situasi ni sekarang, okay, korang jangan ikut tau saya untuk tiba-tiba main entry itu. Korang ikut dulu apa benda yang sepatutnya korang ikut, 1, 2, 3. Okay, saya buat macam tu sebab saya dah tahu macam mana jalan cerita UCAT ni. Saya dah buat analisis awal dah. Okay, saya bukan main masuk, main hentam je masuk macam tu. Okay, alright. So saya sambung balik tadi. Kita mulakan, katakanlah kita mulakan dengan weekly. Okay, kita tengok weekly apa cerita. So kita kena tahu satu benda. Bila kita nak cerita tentang multiple time frame comparison, kita kena ingat apa-apa sahaja, katakanlah macam ni, ini di H1, katakanlah ini di H1, ini di daily. Ingatlah, apa yang berlaku di daily lebih hebat dan lebih dipercayai daripada H1. Apa yang berlaku di weekly lebih hebat dan lebih dipercayai daripada daily. So macam tu. Yang mana atas tu bagi priority dekat situ, bagikan kelebihan dekat situ, pandang dia lebih sikit attention dekat situ, bagi dia perhatian lebih dekat situ. Okay, so katakanlah dalam situasi ni, katakanlah dalam macam ni, ini weekly, ini weekly punya time frame. So kita tunggu kat mana? Kita tunggu kat sini, betul? So bila kita masuk kat sini, dia tunggu, kita masuk sini. Alright, di sinilah kita mula dig in. Kita masuk dekat daily pula. Kita tengok kat daily pula. Sebab kita kalau boleh, kita nak jual pada harga yang paling mahal. Kita nak jual pada harga yang paling mahal, betul? You see? So kita tengok daily. Daily pun dekat kawasan sini juga. Standby PO kat situ. H4. Rupanya H4 ada lagi tinggi. Ada lagi mahal kat kawasan tu. Up to you. Boleh ambil kat sini, boleh ambil kat sini. Up to you. Mana-mana yang anda nak. H4. H1. Sama pula kawasan dia dengan harga dia daripada H4 tadi. So ambil tu. So make sure first kali korang kena tengok adalah daripada time frame besar, daily ataupun weekly. Okay, dia keli pada. So daily ataupun weekly. So sekarang ni kena tengok dulu. Yang penting sekarang ni kita nak kena tahu daripada weekly ke H4 ataupun H1 berada di dalam satu destinasi yang sama. Kita tak nak weekly downtrend, okay, daily uptrend, H4 downtrend. Kita tak nak macam tu. Kita nak semua weekly uptrend, daily uptrend, H4 uptrend, H1 uptrend, macam tu. Kita tak nak dia berkecamuk. Okay, untuk kalau korang kata korang tak nak rasa complicated atau whatsoever, nak mulakan dulu, korang boleh pakai daripada satu time frame pun tak ada masalah. Weekly dan daily ke lah, katakanlah nak pakai dua lah time frame, katakanlah. So tengok weekly, tengok daily pula. Okay, dua-dua sama, uptrend. Okay, check. Benda ni kita panggil sebagai trading confluence. Okay, beberapa checklist yang kita perlu check dulu. Jangan ada satu saja checklist, kena ada at least 2 atau 3 checklist, lebih lagi bagus. Okay, tapi jangan banyak sangat, sebab takut banyak sangat nanti pening kepala, nanti end up jadi confused balik. So adakan banyak. Okay, adakan lebih kurang 2-3 macam tu confluence kita, checklist kita. So sekarang ni kita tahu, okay, weekly downtrend, check. Daily, check. Weekly, ada tak level yang kita boleh tak PO? Ada. Nak PO ke? Nak candlestick main entry? Katakanlah kita nak PO, so kita letak PO kat situ. Tengok balik kat dalam ni, ada ke kawasan yang sama dengan weekly tadi? Ada tak dekat sini? Oh, ada juga. Okay, letak. Nice. Maksudnya sekarang dah ada 4 confluence. Pertama kita ada weekly downtrend, daily downtrend. Kemudian kita ada apa? Kita ada weekly ada level, daily pada level. So keempat-empat ni menunjukkan positif untuk kita buy. So kita buy. Tapi jangan lupa stop loss, jangan lupa. Okay, so saya tunjukkan contoh lebih mudah. Katakanlah dalam situasi ni sekarang. Okay, saya cari lagi mudah. Bukan saya tak boleh explain, saya boleh explain, tak ada masalah. Tapi saya tengah cari lagi senang untuk korang faham. Kalau nak saya terangkan tadi boleh, tak ada masalah. Alhamdulillah. Okay. So katakanlah dalam situasi ni, okay, weekly kita tengok. Weekly ni pada di sini, pada kawasan sini, kita tarik satu trend line, kita tengok nampak tak? Pada kawasan sini, okay, memang dia sedang membuat uptrend. Betul? Tengah buat uptrend. Tapi sebaik saja di sini dia dah break. Dia dah break sini. Harga sini menjadikan dia low. Sekarang ni kita boleh standby dia untuk nak jadi downtrend. Jadi di mana kita punya next station?
kita boleh standby dekat sini. Ada break, atau kita boleh standby dekat sini. Kita boleh standby dekat sini. Okay, kita boleh standby dekat kawasan-kawasan ni. Macam mana berapa lot size kita nak buat apa benda semua, itu hak individu. Macam mana korang manage korang punya risk lah. Alright. So kita tengok kawasan ni. So kita dah mark 3-3 ni. Kita buka daily pula. Oh, ada satu level juga dekat sini. Rupanya ada satu level dekat sini, iaitu daripada lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, dan sedang membuat retracement pula ni untuk mungkin nak salam kat sini. Sini boleh letak PO juga sini. Sorry mate. Nampak? So kita punya SL 1 di sini, kita letak SL. 2 kita letak dekat sini. 3 kita letak dekat sini. 4 kita letak dekat sini. Okay. So up to you, mana satu yang anda selesa. Okay, itu hak individu. You see? So itu untuk to make it really simple lah. Nampak? Kita cari uptrend punya ni pula. Oops. Okay, uptrend, there you go. So tengok apa cerita uptrend. Okay, see so kita bayangkan sekarang ni, dalam situasi ni dia belum membuat apa-apa baru lagi, sebab high ni pun masih sama. So okay, kita ambil kat situasi ni lah. Ni dah break, betul, dah break harga ni. Yang ni dah break harga yang ni. Alright. So dalam situasi ni sekarang, katakanlah kita katakanlah di sini tak ada lagi. Katakanlah di sini tak ada lagi, maksud harga kat sini dah baru lepas break. So kita kena tunggu kat kawasan sini lah. Kita tunggu di kawasan sini lah. Kawasan sini. Nampak? So kita tunggu kat kawasan sini. Ini untuk weekly. Untuk daily pula, tapi bayangkan sebelah kanan ni tak ada yang sini je tak ada, kita bayangkan. So kita tengok balik kat sini. Oh, masih ada level juga kat situ. Mana kita boleh letak pending order kawasan sini lah. Kawasan sini. Within this zone, the zone. Kat sini kita boleh letak the zone here. Okay, letak kat sini. So stop loss kat mana? Stop loss dia sama ada di sini ataupun di sini. Kenapa kat sini? Sebab sini. Kenapa dekat sini? Sebab kawasan sini. Ataupun kita boleh letak di sini. Nampak? Okay, so up to you all. Mana yang korang rasa selesa. Okay, itu untuk cara simple lah, main 2 time frame saja. Okay, now kita dig in betul-betul sampailah ke dalam. Saya kena off dulu ni. Tadi contoh je. Okay, sampai ke dalam. Okay, katakanlah kita ambil contoh tadi UCAT kenapa set entry. Okay, first kita nampak kat sini. Okay, dalam weekly, sekejap saya kena check dulu, tengok. Takut nanti korang pening pula. Ni high low. Kita agak nanti korang pening ni sekejap. Tak apa, saya cari lagi senang. Okay, ni weekly. Alright, pada kawasan yang cantik. AUD SGD. Wow, Australian dollars dengan Singapore dollar. Okay. Alright. Not bad, cantik. Wow. Okay. Okay. Daily kita ada berapa kawasan kita ada? 1 2 area. Okay. Pula kita tengok. Okay, so sekarang kita nampak dalam situasi ni pada weekly, okay, weekly nampak dia betul-betul memang budak kecil pun boleh tahulah sekarang ni. Ini sekarang sedang berada dalam keadaan downtrend. Jadi kita sedang menunggu tempat dia nak salam. Okay, first kali tempat salam kat sini. Okay, dan dia dah salam dah dekat sini. Alright, kita tengok sekarang dia pecah lagi dalam small scope, dia pecah lagi. Sekarang ni menjadi apa? Dia tengah membuat salaman. Kita tengok pula dekat dalam pula, daily pula. Oh, salaman kawasan mana? Oh, rupanya kawasan sini ada satu lagi level. Yang dia belum buat salam lagi. Okay. Alright. Lagi mana kita tempat salam? Ini pun boleh jadi tempat dia salam juga. H4. Kita tengok. Ada lagi tempat dia salam. Oh, sama dengan level daily tadi. Nampak? Sama dengan level daily. Nampak? Harga apa? 98516. 981 981 91. Nampak? 981 91. Tempat yang sama dengan daily. 985 16.
Sama juga level dengan daily dekat H4. Masuk lagi H1. Tengok ada lagi tempat. Tak ada, semua check. Mana kawasan 2 ni kita boleh letak panic order. So untuk yang ni kita boleh letak SL kat mana? Kita boleh letak SL dekat sini. Kita juga boleh letak SL kat sini. Kita juga letak SL kat sini. Okay. SL terbaik sebenarnya structure based on daily. Okay, katakanlah dalam situasi ni yang terbaik sebenarnya kat sini lah. Sini ke sebenarnya lah. Okay, kalau kita nak ambil stop loss daripada small scope, boleh, tak ada masalah, tapi high risk lah. Very high risk lah orang kata. Dia ibarat dia punya tu lebih kurang sama dengan lebih kurang sama dengan candlestick punya stop loss. Okay, tapi dia tak se high risk macam tu lah. Cuma dia yang paling kurang sikit lah orang kata selamat sikit lah kan, kita nak letak is on daily lah. Okay, second punya kurang high risk adalah daripada structure H4 H1. Tapi paling tinggi punya high risk adalah daripada candlestick. Saya harap anda semua faham Alright. So boleh letak satu. You see? So ini semua level-level yang boleh dipakai. Okay, now saya bagi tahu. Perasan tak kalau kita buka dekat H1, H4, kita akan nampak macam-macam cabang kita akan keluar. H4 macam-macam cabang akan keluar. Kenapa? Sebab itulah saya cakap percaya kepada daily dan weekly. Sebab daily dan weekly ni lebih trusted daripada bawah-bawah ni. Okay, jangan fokus bawah daripada H1 lah. So sebab apa H1 dan H4 dia banyak noise. We call it noise. Noise ni adalah macam ni lah. Nampak dia macam-macam. Sebab kadang-kadang kita keliru di mana. So sebenarnya nak kurangkan noise, bila kita naikkan time frame kita akan nampak lagi clear kawasan mana. Okay, so saya harap anda semua clear dengan multiple time frame comparison. Okay, lagi satu contoh. Sebagai contoh katakanlah saya bagi. Katakanlah sekarang kita berada dalam situasi macam ni. Okay, naik. Okay, dia turun balik. Korang perasan tak ni sebenarnya apa dia? Ini sebenarnya di dalam keadaan ranging, iaitu kita ada support resistance. Betul? Okay. So dalam keadaan macam ni, katakanlah sekarang ni kita buka ni weekly. Okay, ni weekly. So dekat sini terdapat level lah yang kita dah tandakan tadi. Oh, ini kawasan dia lah. Tiba-tiba dekat sini kita nampak ada keluar satu shooting star dekat sini. Jadi kita pun excited nak sell lah. Kita buka dekat daily pula. Ni cerita daily pula So dekat daily pula sekarang ni, Al-Kisah dia buat satu hammer pula kat sini. Dekat daily. Bayangkan Dekat daily buat hammer. Jadi kita nak ikut mana? Macam cakap tadi, percaya kepada yang paling besar. Yang paling bongsu, bukan paling bongsu. Yang paling tua dalam family adalah orang yang patut kita paling percayai. Okay, yang patut paling kita hormati, that's the word. So kita hormat keputusan weekly tadi. Weekly tunjuk shooting star. Shooting star ni sifat dia untuk dia terjun. So kita anggap tak ada dulu benda ni. Kita masih berpegangan dengan weekly tadi. So kita jangan buy, kita relax dulu. Sampailah tiba-tiba kata dekat daily pula keluar. Sebab kita nak tunggu weekly menunjukkan apa-apa signal ataupun indication memerlukan seminggu. Betul? 5 hari. Kalau daily, sehari je. Kalau H4, 4 jam je. Kalau H1, 1 jam je. Jadi, korang kena pandai-pandai ikut mana yang paling ikut haluan yang paling besar ni. Nampak? So, katakanlah tadi, weekly dah tunjuk shooting star. Betul? Daily tunjuk hammer. Jangan follow daily lagi. H4 tunjuk apa? Inside bar yang anak dahaka terjun. Okay. H1 shooting star juga. Okay. Sekarang tunggu daily. Katakanlah daily besok buka ada something daripada tadi ni, tiba-tiba dia jadi inside bar. Dia jadi inside bar yang anak dahaka pula kat sini. Anak dahaka yang support. Yang support siapa? Yang support weekly punya direction, iaitu dia nak pergi sell. Waktu ni kita dah nampak lah mana yang paling cantik. So dalam hal ni kita boleh ikut balik mana SL kita nak letak. Kita juga boleh entry. Itu semua saya dah cover lah tadi. Kan yang paling baik sebenarnya kita cari lah structure mana yang paling atas. Kalau kata macam ni, yang paling structure paling atas, katakanlah kat sini ada shadow, sini. You see? Okay? So saya harap anda semua clear.
So benda ni kalau tak faham boleh ulang balik. Okay, boleh ulang balik benda ni. Alright. Okay, lagi satu saya bagi contoh. Katakanlah dekat daily okay, dekat weekly dulu. Weekly memang ada satu kawasan kat sini. Memang kita boleh ni. Okay, kita kat sini. So kita buka pula daily. Daily pun ada kawasan sama juga. Okay, cantik lah. So dua-dua dah sama ni. Kita buka H4 pula. H4 pun ada benda yang sama juga. Tapi mungkin H4 atas sikit. So kita boleh buat apa? Kita boleh letak pending order kita menurut, katakanlah daily dekat sini harga dia. Ni daily. Weekly dekat sini harga dia. H4 kat sini harga dia. Kita juga boleh letakkan pending order menurut kita punya time frame tadi. So kalau kata H4 tinggi sikit, so kita ada 3 lah order standby. So yang ni kena menurut weekly punya, yang ni kena menurut daily punya, yang ni kena menurut H4 punya. Kalau nak ambil salah satu boleh, tak ada masalah. Yang paling simple sebenarnya kita ambil weekly punya je lah, kan? Cuma yang ni kita nak dapat precise lagi lah. Alright. So kat situ. So stop loss dia, kalau ikut weekly sampai sini lah. Kalau nak main high risk gila-gila punya, boleh tak kat sini. Tak kat sini. Sini. Ini dalam time frame H4. Okay, so macam tu je proses. Saya harap anda semua faham. Okay. Now, dalam trading, okay, bila kita nak keluar daripada kita punya position, kadang-kadang bila kita berniaga dalam trading ni, kita tak tahu bila kita nak keluar. Jadi kita confused, nak keluar sekarang ke nanti untung lagi banyak, nak biar ke nanti lagi rugi. So kita tak tahu macam mana. Okay, cara dia is very simple. First kali jangan lupa, okay, yang kita punya lower low, lower high, lower low, lower high. So lower low high memang sekarang tengah downtrend. Simple. Katakanlah kita sell di sini, katakanlah kita sold, we sold here, we sold it here. So kat sini, kita sell kat sini. Sampai kat sini, okay, dia break ni. Dia break ni. Iaitu sekarang ni dalam situasi apa? Belum kata uptrend, tapi dia dah buat higher high. Untuk berkemungkinan boleh jadi macam ni, tukar trend. So daripada dia jadi macam ni, kita ambil risiko sebab industri ni pun dah high risk. Tiba-tiba kita nak masuk macam ni, lebih baik kita terus close. So cara dia yang paling baik adalah bila kita nampak satu candle ataupun satu structure dah start break previous high atau previous low, close. Itu pandangan saya. Okay. Sama juga dalam situasi tengah uptrend. Okay, tiba-tiba kat sini dia break ni. So kita buy kat sini, boleh close untuk lebih selamat. Okay. Alright. Now, dalam trading kita ada risk reward. Okay, kita panggil double R. Risk reward. So berapa yang kita nak risk kan, berapa reward kita. Benda ni kena clear. Okay, dia pakai ratio tau. Bermakna satu, katakanlah, okay, yang paling baik untuk orang yang baru mula dalam trading adalah 1-1, 1-2 atau maksimum 1-5 lah. Selebih jangan ni lah. Okay, tapi kalau anda nak, up to you. Okay. So 1-1, 1-2, 1-5. Okay, dalam kata lain, katakanlah sekarang ni saya buat macam ni. So saya nak entry kat sini, PO saya letak kat sini je. Katakanlah saya ambil kat sini untuk SL saya. So saya letak kat sini, saya risikokan $10. Okay, $10 kat sini. Maknanya katakanlah saya nak ambil mana? Saya nak ambil 1-1. Satu-satu makna saya risikokan $10 untuk saya dapatkan $10 kawasan ni. You see? Saya turun lagi. Tapi kalau saya ambil 1-2, saya kena tunggu lagi lah. 10 lagi. 1-5 sampai dia jadi $50 USD. Itu risk ratio dia. Okay? So sorry, risk reward dia. So itu adalah ratio untuk risk reward. Okay? So now, saya tak sarankan anda untuk go through lama-lama sangat. Okay, untuk permulaan belum lagi. Sampailah korang betul-betul faham, okay, mana lenggok-lenggok dan sebagainya, barulah korang boleh slowly untuk naikkan benda tu. Okay, now sebab apa saya cakap macam tu? Sebab katakanlah you ada sekarang ni, you ada okay, dalam 10 entry 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Katakanlah dalam ni 80% winning rate you, ataupun tak payah banyak lah, 60% lah winning rate you. Dalam 10 perniagaan yang you cuba, 60% akan berjaya. Okay. So katakanlah you risk kan satu
katakanlah you riskkan $10 untuk satu. Okay, 10 10 10 10. Setiap kali entry you riskkan 10. Okay, $10. Mana? Kalau 60%, 4 lah, betul? 4 lah. Betul? So 6 kali lah you menang. Yang ni semua kalah lah. Yang ni semua kiranya, yang ni semua you rugi lah. So 6 kali you menang. Maksudnya 6 kali you perniagaan you berjalan lancar. Jadi 6 kali ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Katakanlah risiko you tak banyak lah. Risiko you 1, 3 katakan. So total overall risk kat sini adalah 100 USD. $100, betul? So apa? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. So 100 lah sebenarnya total you riskkan dalam ni. Cuma yang sebab winning rate you adalah 60%, so kita ambil lah 4. Kita tolak, so tinggal 6 So kita kata kalau kita ambil 1, 2, 3 3 kali ganda daripada risk you. Maknanya ni tambah 30, tambah 30, tambah 30, tambah 30, tambah 30, tambah 30. Sekarang ni total semua berapa? 180. End up 180. Dan risk you tadi 100. Okay, itu sebenarnya dekat sini you dah untung 80. So itulah sebab itulah pentingnya you ada you punya schedule. Macam mana jauhnya you nak fikir pasal benda ni. What is your long term goal dan sebagainya. Okay, alright. Kita masuk next one, BE. BE ni stands for book entry ataupun log profit. Entry ataupun log profit. Okay, log profit ni adalah di mana you nak log profit you dekat mana. Faham tak? Okay, maksud contoh katakanlah sekarang ni you dah sell dah dekat sini. So perniagaan you dah berjalan dekat sini. Sudah berjalan dah. Tapi sini you punya risk 1 katakanlah. So you punya plan adalah satu-satu je plan you. So dah sampai sini. Dia break je sini dah sampai je katakanlah kat sini $10 you risk kan, negatif 10. Sini dah dapat balik $10. Kawasan ni you terus ambil balik stop loss you tadi, you kedepankan balik, you trail stop nama dia. Trail stop kat sini. Bermakna sekarang ni you dah boleh pergi tidur. Apa jadi sekalipun you masih di dalam apa risiko what show tadi. Saya bagi contoh katakanlah ada situation yang saya boleh. Okay, katakanlah situasi ni sekarang. Okay, nampak I'm profiting currently So you can kan. Okay, sekarang ni saya dah profit. Okay, katakanlah sekarang ni saya ambil stop loss saya tadi kat mana? Sini kan. Okay, katakanlah dah pergi satu, saya boleh tarik stop loss ni ke depan balik atas ni. Saya boleh tarik macam tu bila dah ke atas nanti. Okay, so saya boleh trail balik stop tu. So basically that's it. Okay, so saya harap anda semua clear. Sebab ini saya tak boleh tarik lagi sebab dia tak pergi lagi berapa saya punya risk reward ratio lagi. Belum lagi. Okay, alright. Okay, now dekat mana tempat yang paling best untuk kita nak trail stop? Okay, katakanlah sekarang ni macam ni kan. So kita nampak datang sini dah. Betul Okay, kita pun buy kat sini. So dia break kat sini dah. Okay, dia pun buat sini satu naik. Okay, dia buat satu lagi high kat sini. So kita daripada sini, kita punya risk kat sini, kita dah tarik kat depan. Tarik kat sini pula. So kita dah trail stop, dah tak ada, dah zero risk lah sekarang ni. Dah tak ada risiko langsung. So tempat yang paling baik adalah kita letakkan dekat atas ni. Sebab apa? Sebab kalau dia break ni, kita dah boleh standby untuk berkemungkinan dia nak buat new trend. Okay, saya harap anda semua clear. Okay, now kita akan pergi kepada money management. Money management ni dia satu benda yang subjektif tau. Setiap orang lain cara dia. Setiap orang lain dia punya kekuatan mental, kekuatan dia punya ketahanan dia dengan risk dan sebagainya. So kalau korang baca mana-mana buku sekalipun, dan saya banyak lah, saya dengan education dalam trading dah banyak dah saya melabur dalam education. So mana-mana pun saya jumpa orang akan cakap, mana-mana ilmu pun dia akan bagi tahu jangan lebih daripada 5% every single entry. Bermakna kalau korang ada $10,000 korang jangan lebih daripada berapa? 500 USD. Okay, ini total overall tau, per month tau. Korang jangan lebih pada 5% untuk korang riskkan.
Sebab trading is a high risk. So jangan lebih pada 5% every month. Nampak? So kalau you dapat 0.50% ke ataupun 0.25 ke every time korang nak risk your entry pun lagi cantik. Lagi rendah risk korang lagi cantik. Sebab apa? Trading is an industry, very high risk industry tau. So the only way untuk kita nak fight dengan orang yang high risk ni is to minimize our risk. That's all. You bayangkan ibarat sekarang ni you dalam satu boxing ring. Okay, you nak fight dengan seorang, dia ni asyik menang je dekat mana-mana. Dia fight dengan siapa-siapa, dia asyik menang je. Tapi apa yang boleh membuatkan dia kalah is when kita take it slowly. Okay, we take it slowly. Kita orang kata tu, kalau dalam fight tu, kalau dia tumbuk orang sekali, memang terus tumbang orang tu dalam ring, katakanlah. So cara dia untuk apa? Cara dia, kita dengan strategi kita lah, katakanlah kita berlari, sebab kita tak ada kekuatan untuk lawan dia. Orang ni besar. They are $5 trillion transaction every single day. So kita berapa sangat duit yang kita ada? Betul tak? Berapa sangat duit yang kita ada? Adakah kita ada sampai trilion untuk kita nak jadi fight orang? Tak juga kan? Habis mungkin $100,000 US, itu pun masih kecil di mata diorang. You see? Untuk kita nak investkan dalam industri ni. So kita kena ada strategi kita, iaitu kita berlari, pusing, dan kita buat diorang penat dan whatsoever. Dan cara-cara tu bila kita translatekan kepada dunia technical adalah kita minimaskan risk kita. So that is the only way untuk kita nak. Sebab okay, one more thing, dalam trading ni it's all about probabilities tau. Dia bukan certainty. So probability ni adalah benda yang you belum pasti sama ada betul-betul dia nak patah balik atau tak. Okay, you cuma boleh ada high probability, tapi dia still a probability, bukan certainty, bukan satu benda pasti.